Saya bukan hukum, tapi saya cuma bagi nasihat, peringatan, jangan sampai jatuh syirik. Na'udzubillahi min zalik. Sebab dosa syirik, dosa yang tidak diampuni Allah Ta'ala. Jangan lupa tekan butang subscribe dan notification supaya sentiasa updated tentang channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kita berjumpa lagi kali ini, Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah SWT. Hari ini saya akan react ataupun memberikan reaksi terhadap satu lagi video yang dimuat naik oleh channel ML Studios. Okey. Kali ini video ini dikongsikan pautannya oleh seorang sahabat di Facebook. Terima kasih banyak-banyak sebab memberikan cadangan. Dan kita akan tonton video ini bersama-sama. Dan jika ada perkara yang perlu untuk saya komen, saya akan komen, insya-Allah. Tajuk pada kali ini ialah bagaimana ikan puyuh boleh halau hantu. Ya, bagaimana ikan puyuh boleh halau hantu. Itu tajuknya. So, tajuk yang menarik dan saya tak sabar nak tengok video ni. Dan jom kita tengok bersama-sama. Bismillah. So dikatakan ikan puyuh ni dapat menghalau hantu menjadi pendinding dan juga dapat menghalau makhluk halus. Sebab itulah kalau korang perasan rumah-rumah di kampung ataupun kedai-kedai di kampung, mereka bela ikan puyuh dalam akuarium, dalam baldi mahupun dalam tempayan. Tapi kalau korang perasan ikan puyuh ni taklah cantik, taklah Okey. Antara sebab kenapa ikan puyuh ni sering dibeli oleh orang kampung dan arwah ayah angkat saya di sawah sempadan, ya. So siapa-siapa yang kampungnya sawah kan, mesti tahu kan, mesti banyak orang kata jumpa ikan puyuh ni. Saya dulu duduk di Miri Sarawak pun tak ada sawah bendang pun, ada kolam orang kata lopak air pun dia hidup, dalam longkang pun dia hidup. Inilah ikan puyuh. Okey, ikan puyuh ni dia memang lasak. Okey, sifatnya yang pertama ialah dia senang dibela. Okey, dia tak cepat mati macam ikan-ikan yang mahal yang lain. Okey, yang kedua ialah dia tak perlukan maintenance yang tinggi. Dia tak perlu maintenance yang tinggi, tak perlu nak dalam akuarium yang beroksigen, ya. Macam brother ni katalah, simpan dalam tempayan, dalam balang yang kecil macam tu pun dia boleh hidup. Okey, dan memang saya maklum kepercayaan tentang ikan puyuh ni kononnya boleh menghalau, bukan sahaja menghalau hantu ataupun sihir, santau dan sebagainya, tetapi juga menghalau pencuri, jaga rumah. Ini orang-orang tua, termasuklah di Sabah, Sarawak, di Sarawak lah, especially tempat saya. Sama juga masa saya kecil-kecil dulu, memang orang tua ada ajar benda ni. Okay? Kalau kau tak nak rumah dimasuki oleh pencuri ataupun dimasuki oleh makhluk halus, belalah ikan puyuh. So masa kecil kita tak faham, tapi bila dah besar, kita dah pandai, kita dah belajar, kita dah ada orang kata sedikit ilmu, so kita sampaikan pada ahli keluarga kita, dan semoga mereka orang kata mengikis kepercayaan yang karut ini, ya. Okey, kita sambung. menarik macam ikan kelisa, ikan arowana ataupun ikan hiasan lain. Tapi kenapa orang masih bela? Sebab mereka percaya ikan puyuh ini merupakan satu ikan yang dapat menghalau makhluk-makhluk halus. Jadi hari ini saya tertanya-tanyalah, apa signifikan di antara ikan puyuh dan makhluk halus? Sedikit pembacaan dan daripada Mr. Google saya simpulkan ada 4 teori mengapa ikan puyuh ni dikatakan super power untuk menghalau makhluk-makhluk halus. Teori yang pertamanya adalah dikatakan ikan puyuh ini tidak pernah tidur dalam hayatnya. Ikan puyuh ini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini 24 jam sentiasa bergerak dan matanya sentiasa terbuka. Tapi untuk pengetahuan korang semua, kebanyakan ikan, terutamanya ikan sungai, memang tiada kelopak mata. Namun mereka masih tidur, cuma tidak samalah seperti proses biologi manusia. Okey, dan dia juga kata tadi ikan puyuh ni antara sebab teori kononnya ikan puyuh ni boleh menghalau hantu ataupun makhluk halus ialah sebab dia tak pernah tidur. Dan dia sebut ikan lain, ikan sungai yang lain pun kebanyakannya tidak ada kelopak mata. So benda ni maklum lah, maksud saya kenapa hanya ikan puyuh? Okey, kalau macam tu ikan lain, ikan sungai yang lain, air tawar yang lain yang tak ada kelopak mata, yang asyik kata
terbeliak matanya tu, kita boleh bela kan? Kalau ikut teori ni lah. Okay? So, bagi saya tak logik. Hanya semata-mata sebab ikan puyuh ni, dia tak ada kelopak mata dia asyik terbuka 24 jam seumur hidup dia. Lepas tu konon dia tak tidur. Saya rasa mustahil lah, kata mustahil. Semua haiwan, semua makhluk di dunia ini tidur. Especially manusia dan haiwan. Haiwan tak kisahlah darat ke laut ke. Kalau kita pergi ke Aquaria KLCC ada pameran ikan air laut yang subhanallah, yang sangat banyak dan subhanallah sangat cantik. Kita boleh nampak ada ikan-ikan di situ yang dia tidur tapi mata terbuka. Dia tak bergerak. Sebenarnya dia tidur tapi mata terbuka. So, my point is, banyak ikan lain yang mata terbuka tapi kenapa tidak dianggap sebagai boleh menghalau syaitan? Kalau ikut teori itu tadi lah, Saya tak salahkan brother ni. Brother ni saya tahu dia cuba nukilkan apa yang dia baca. Dia cari dalam Google dan sebagainya. So, dia bagi tahu kita apa yang dia jumpa. Okay? Bukan saya nak hentam brother ni, tidak. Okay? Saya cuma nak komen apa yang dia nukilkan tadi daripada sumber yang dia dapat. Okey, kita sambung. Jadi, apabila mereka tidak tidur, apa yang berlaku? Dalam teori santau, suatu santau akan terbatal jika ada makhluk yang masih belum tidur ataupun masih lagi bergerak di dalam satu rumah. Jadi, apabila ada orang hantar santau ke satu rumah, ada ikan puyuh yang masih ke sana, ke sini, apa yang berlaku? Santau itu terbatal. Ini teori yang pertama. Jadi, teori yang kedua, korang harus lihat kepada bagaimana sifat fizikal ikan puyuh ini. Yang pertamanya, korang harus lihat kepada sifat bagaimana ikan puyuh ini sisiknya berwarna keperak-perakan, silver, dan boleh memantul seperti cermin. Dikatakan apabila ada orang hantar santau, orang hantar sihir, badan ikan puyuh ini sisiknya akan reflect, maknanya memantul kembali sihir tersebut. Jadi sihir pun tak sampailah kepada orang dalam rumah tu. Yang kedua, Okey. Dia kata tadi ikan puyuh ni dia boleh memantulkan cahaya, dan dia juga cakap tadi antara ikan lain yang lebih kurang serupa sifatnya macam ikan kelisa, ikan arawana kan, itu pun bersisik yang berkilat kan, ikan tu pun bersisik berkilat juga. So kenapa tak dibela untuk tujuan itu kalau ikut teori itu tadi, Dan saya nak terangkan di sini, dan bukan saya tak percaya dengan sihir. Saya dah deal dengan kes-kes sihir ni dah 1 dekad, dah 10 tahun dah. Dah nak masuk tahun yang ke-11. Bukan orang kata, bukan saya tak tahu adanya kes-kes sihir, santau dan sebagainya. Ada santau yang berlaku di pejabat. Ada santau yang berlaku di tempat-tempat awam. Bukan hanya di rumah semata-mata. So, macam mana? Kalau kita nak protect diri kita di pejabat, kita beli ikan puyuh di pejabat. Macam tu. It doesn't make sense. Saya bukan, sekali lagi saya kata, saya bukan hentam brother ni, tapi saya hentam pemikiran orang Melayu yang masih percaya. Yang masih percaya dengan benda ni. Benda ni bagi saya, ia boleh membawa kepada syirik. Sekiranya kita bela ikan puyuh dengan tujuan, dengan iktikad bahawa dia akan menjaga kita, dengan iktikad bahawa dia akan halau makhluk halus ataupun sihir. Kita kena faham, sihir ini hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ. Dan tidaklah mereka itu boleh memudaratkan sesiapa pun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dalam pembatalan sihir bukan makhluk yang berkuasa, bukan manusia dan bukan juga jin, tetapi yang betul-betul berkuasa, yang benar-benar berkuasa membatalkan sihir ialah Allah SWT. Allah kata, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah lah yang akan membatalkannya. Allah yang membatalkan sihir, bukan makhluk, bukan ikan puyuh. Okey, so kena betulkan kepercayaan ini. Jangan sampai percaya dengan perkara-perkara yang khurafat, yang dirisaukan. Saya bukan hukum, tapi saya cuma bagi nasihat, peringatan, jangan sampai jatuh syirik. Na'udzubillahi min zalik. Sebab dosa syirik, dosa yang tidak diampuni Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Okey? yang keduanya, sifat fizikal ikan puyuh ini ialah keadaan durinya
di bahagian atasnya dan juga di bahagian bawahnya. Di bahagian atas ataupun sirip dorsal kita panggil ada duri yang tajam. Sama juga dengan kat bawah di sirip pelvic ada juga duri-duri yang tajam. Dan disebabkan duri yang tajam ini dia dapat melemahkan makhluk halus apabila ingin masuk ke dalam satu-satu rumah. Itu teori yang kedua. Dan teori yang ketiga ini, Okey. Dia kata teori bahawa ikan puyuh ni dia ada duri dan duri itu yang menyebabkan makhluk halus takut. Macam mana saya nak kata? Speechless. Saya kata kepercayaan ini baru pertama kali saya dengar teori bahawa tentang ikan puyuh ni. Saya kata kalau ikan puyuh ada duri, so disebabkan duri itu makhluk halus takut, ikan lain pun banyak duri, tak? Ikan lain pun ada duri. Ikan lain pun ada harta sengat. Macam ikan keli. Kenapa tak boleh ikan semilang ataupun ikan keli je? Lagi orang kata lagi how to say this, lagi power kan? Ada sengat kan? Ada bisa. Lagi dahsyat dia punya senjatanya. So duri ikan puyuh menyebabkan makhluk halus takut. So saya kata makhluk halus, jin, tidak takut dengan makhluk. Jin hanya takut dengan orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan ikan puyuh, bukan dengan pokok dan sebagainya. Okey? So teori ini sama juga teori yang mengarut. ini dikatakan ikan puyuh ni satu ikan yang cukup lasak, ikan yang cukup tahan, mampu berada di atas darat tanpa air melebihi 24 jam, siap dengan package, boleh bergerak menggunakan sirip pectoral. Sebab itulah nama English ikan puyuh ni climbing perch. Orang zaman dahulu jumpa ikan puyuh ni di atas darat, di atas pokok dan sebagainya. Disebabkan dia tahan lasak dan sebagainya, ia dikatakan alat mainan yang digemari oleh toyo dan juga bunian. Wow, sangat menarik teori ini. Dan teori Teori yang menarik tetapi khurafat. Teori yang menarik tapi khurafat. Saya kata banyak lagi makhluk lain, binatang lain yang juga lasak. Kucing pun lasak. Kucing awak baling daripada tingkat berapa? Tingkat 3, tingkat 4, dia tak mati. Ya. Kucing dia boleh mengayunkan badannya dan dia boleh landing dengan betul. Kenapa tak gunakan kucing? Okey, ataupun bela something macam kalajengking ke, ular ke. My point is that hanya kerana ikan puyuh itu ada sifat begitu, tidak bermaksud dia boleh menghalau syaitan. Okey, so orang Melayu punya kepercayaan ini, dan saya tahu bukan semua percaya, okey, cuma masih ada segelintir. Dan to my surprise, saya terkejut bila kita komen tentang alam bunian, bila kita komen tentang benda-benda sakti dan sebagainya, ramai orang melenting, ramai orang yang hentam. Dan saya baru tahu rupanya ramai lagi orang Melayu yang masih percaya dengan mitos-mitos ini, ya. So saya seru supaya kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar, yang sejati, based on Quran dan Sunnah. Okey, kita sambung. keempat yang terakhirnya pada hari ini, kita boleh simpulkan dalam teori pendukunan, kebanyakan ikan puyuh dijadikan medium untuk dihantar santau dan sebagainya. Jadi, apabila ada orang hantar santau kepada satu-satu rumah atau kedai, yang akan menerima kesan dahulu adalah ikan puyuh. Jadi, orang dalam rumah tu ataupun orang dalam kedai selamat. Dan aku percaya kerana teori-teori inilah orang memilih untuk membela ikan puyuh. Dan ikan puyuh menjadi satu bentuk ikan peliharaan, terutamanya di kawasan kampung. Terima kasih. Benda ni tak boleh digest sebab tadi dia kata ikan puyuh boleh menghalau syaitan, menghalau hantu, menghalau sihir. Kemudian teori yang keempat ni, dan saya tahu berada ni cuma nukilkan saja apa yang dia dapat daripada carian dia, kajian dia. Tetapi teori ini mengarut sebab dia kata ikan puyuh adalah mangsa pertama. So bila ada orang hantar sihir, santau dan sebagainya, ikan puyuh ni kena dulu. Dia sakit dulu ataupun dia mati. Tadi awal-awal tadi kata ikan puyuh boleh halau syaitan ataupun sihir. Sekarang ni dia pula yang mati. So mana satu yang betul? Dengan durinya lah, dengan sisiknya berkilat lah, apa semualah, memantulkan cahaya lah, hantu takut lah.
Toyol suka main lah, apalah. Tiba-tiba orang hantar sihir, dia mati pula. So, teori-teori ini hanyalah, minta maaf cakap dalam bahasa yang saya terpaksa cakap bahasa kasar, sebab benda ni berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan yang mana akan menentukan kita ni masuk syurga ataupun neraka. Teori ini semuanya mengarut. Teori-teori ini semuanya hanyalah membawa manusia kepada syirik kepada Allah SWT. Tidak ada makhluk yang boleh memberikan manfaat ataupun menolak mudarat daripada kita. Nabi SAW dalam satu hadis yang mafhumnya, Nabi kata, sekiranya semua jin dan manusia berkumpul untuk memberikan, mendatangkan manfaat bagi engkau, maka mereka tak akan dapat lakukannya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan sekiranya semua jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, untuk mendatangkan mudarat kepada kita, maka mereka tak akan dapat mampu lakukannya kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kita kena iman dengan qada dan qadar, beriman dengan kuasa Allah SWT, percaya dan yakin dengan protection daripada Allah, bukan protection daripada makhluk. Ya, jangan sampai kita bela ikan puyuh ni sehingga jatuh dosa besar, ini dosa syirik. Na'udzubillahi min zalik. Nak bela silakan, belalah. Ya, tak kisah nak bela ikan puyuh ke, ikan arawana ke, ikan koi ke, tetapi jangan ada iktiqad, kepercayaan yang membawa kepada murka Allah Azza wa Jalla. Okey? So, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Semua yang benar daripada Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan saya dan juga syaitan. Aku liqouli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.